Okey, yang ketiga ialah tugasan 3, laporan kajian membawa wajaran 30%. Okey. Jadi di sini ada satu senario, okey. Dalam mana-mana penyiasatan statistik, pelajar perlu menentukan soalan tinjauan dulu untuk dijawab dan kemudian data dikutip untuk menjawab soalan tinjauan tersebut. Okey. Contoh soalan tinjauannya seperti bagaimana anda menggunakan internet, okey? Bagaimana pelajar PISMP membelanjakan allowance setiap bulan. Ini ialah soalan dari mana kita mula kajian kita. Okey. Jadi sehubungan dengan itu anda dikehendaki melaksanakan tugasan berikut. Okey. Mula-mula anda perlu kemukakan satu soalan yang anda ingin siasat. Okey. Soalan ini sebaik saja anda sudah menulis atau jumpa soalan ini, berikan kepada pensyarah anda untuk confirm sekiranya soalan itu sesuai untuk buat tinjauan. Kadang-kadang bentuk soalan kita tidak sesuai untuk buat tinjauan. Okey. Jadi setelah soalan anda lulus baru anda jalankan tinjauannya. Jika tidak, mungkin data yang anda kutip itu anda tak dapat gunakannya kemudian. Okey. So the first step is untuk mencari satu soalan yang anda ingin siasat. Soalan itu berdasarkan kepada minat anda, apa yang anda ingin tahu dan berkaitan dengan anda atau IPG kita. Okey. Kemudian reka cipta dan laksanakan satu soal selidik atas talian. Okey, yang ini anda boleh gunakan Google Forms. Saya yakin anda semua sudah mahir menggunakan Google Forms, okey? Or you can use any other method that you want to, okey? Dan mengumpul sekurang-kurangnya 50 data kuantitatif. Maksudnya anda perlu memberi soal selidik ini kepada sekurang-kurangnya 50 orang. Artinya data anda, bilangan data anda minimumnya ialah 50. Okay? Selepas anda mengutip data anda perlu susun dulu. Susun maksudnya anda kena susun data itu ke dalam jadual taburan kekerapan. Okay? Jadi bila anda dah dapat data itu, itulah data mentah. Anda mesti juga tunjukkan data mentah anda. Okay? Tunjukkan data mentah anda, kemudian baru anda susun. Selepas susun dalam jadual taburan kekerapan, persembahkan data anda secara visual, iaitu dengan menggunakan carta. Okay? Carta histogram, carta palang atau apa-apalah. Mana-mana carta yang sesuai dengan data anda. Anda boleh gunakan lebih daripada satu carta. Anda digalakkan menggunakan lebih daripada satu carta supaya anda menunjukkan yang anda ada idea-idea alternatif. Okay? Kemudian anda perlu laksanakan analisis deskriptif ke atas data anda. Analisis deskriptif maksudnya anda kena kira ukuran kecenderungan memusat dan juga ukuran sukatan serakan seperti mean, median, mode dan julat dan sisian piawai. Okay? Berapa banyak kiraan yang anda, how many ukuran yang anda hendak buat bergantung kepada anda dan data anda. Okay? Tapi setiap ukuran yang anda buat itu mesti ditafsirkan. Okay? Anda mesti tafsirkan semua ukuran dan semua kiraan anda dan akhirnya anda tuliskan satu rumusan hasil analisis. Okay? Semua ukuran ini anda boleh buat secara manual, of course on the computer, but kiraannya secara manual dan anda boleh juga menggunakan perisian seperti Excel. You can use Excel to calculate your values. Okay? Bila anda menggunakan perisian Excel, anda kena attach, anda kena lampirkan semua all the hamparan-hamparannya. Okay? Jadi it is very good jika anda dapat menunjukkan kiraan anda secara manual menggunakan rumus. Mesti menggunakan rumus dan tunjukkan cara kiraannya. Kemudian kira juga menggunakan Excel. Tunjukkan dan banding beza antara kedua-dua kiraan. Anda harus dapat kiraan yang lebih kurang sama. Okay? Okey, panjang laporan kajian anda harus disokong dengan sekurang-kurangnya 3 rujukan yang relevan. Rujukan ini mungkin berkaitan dengan kaedah yang anda gunakan
atau mungkin berkaitan dengan tajuk tinjauan anda itu. Okay? Anda boleh masukkan rujukan ini di bahagian pengenalan ke atau di bahagian perbincangan, di mana saja anda rasa relevan. Okay? Panjang laporan anda tidak lebih daripada 800 patah perkataan. Ini tidak termasuk sebarang jadual. Jadual tidak termasuk dalam kiraan patah perkataan. Gambar raja, okey. Gambar raja juga tidak termasuk dalam kiraan patah perkataan, okey. So there is still a lot for you to write. Okey. Laporan di sini tidak bermaksud laporan yang anda buat semasa SPM and all that, okey. Dia tidak perlu mengikut format yang tertentu, okey. You are free to decide cara anda melaporkan. Laporan di sini bermaksud selepas anda buat kajian ini, anda nak beritahu orang lain apa yang anda telah buat. Apa soalan anda, apa yang anda buat, bagaimana anda kumpul data, apa datanya, itu anda nak laporkan, beritahu orang lain. Itu maksud laporan, okey? Jadi you can do it any way you like. Di sinilah anda boleh menunjukkan kreativiti anda. Okey? Cara anda melaporkan membezakan antara pelajar. Okey? Pelajar juga wajib mengaplikasikan TMK dalam pengendalian data dan pengiraan ukuran. Okay? That means seperti yang saya kata tadi, selepas anda kira secara manual, anda juga perlu kira menggunakan TMK, okay? Seperti Excel. Okay, so this is tugasan yang ketiga ini ya. This is tugasan 3, laporan kajian. Okay, boleh faham tugasan ni? Jadi, secara ringkasnya, first anda mesti tentukan soalan tinjauan, okey. Kemudian tunjukkan kepada pencara anda. Bila soalan itu telah lulus, baru anda mula kumpul data, okey. Sediakan borang soal selidik, kumpul data, kemudian susun data itu, persembahkan data secara visual, analisisnya, tafsirkannya, akhir sekali buat rumusan. Okey, itu saja untuk tugasan yang ketiga. Okay, tugasan yang keempat melibatkan penulisan reflektif, wajarannya 20%. Okay. Jadi anda perlu tulis refleksi tentang pengalaman melaksanakan proses statistik, menggunakan TMK dalam statistik dan bagaimana ia telah mengubah diri anda serta kegunaan khusus ini kepada anda di masa hadapan. Panjang penulisan reflektif anda tidak lebih daripada 500 patah perkataan. Okey. Di sini saya ingin beritahu anda, penulisan refleksi dan penulisan reflektif ada perbezaannya, okey. Reflektif lebih kepada akademik. Okey. Sebentar lagi saya akan beri sedikit garis panduan tentang cara membuat penulisan reflektif, okey. Kita lihat yang seterusnya dulu, okey. Jadi kerja khusus ini dibahagikan kepada 4 tugasan. Semua tugasan perlu diselesaikan secara individu. Formatnya seperti yang ditunjukkan di sini, amalan plagiarisme tidak dibenarkan sama sekali. Okay? Tugasan yang dihasilkan perlu kreatif dan inovatif dan memasukkan unsur kebat. Okay? Anda perlu menghantar tugasan anda mengikut tarikh yang ditetapkan. Okay? Jadi kerja khusus ini membawa wajaran 70%. Oleh kerana wajarannya amat besar, jadi anda harus membuatnya dengan baik. Okey? Okey, itulah tugasannya. Sekarang kita nak lihat rubriknya pula. Okey? Okey, inilah rubrik untuk pentaksiran bagi tugasan yang ketiga, iaitu laporan kajian. Okey, kita lihat barisan untuk cemerlang dulu. Okey? Okey, rubriknya ialah markah diberi untuk soalan dan latar belakang. Okay. Topik atau soalan yang dipilih dinyatakan dengan sangat jelas menarik minat warga IPG dan skop yang tepat. Artinya anda pilih untuk kumpulan pelajar yang sesuai, soalan kajian anda atau soalan tinjauan anda menarik minat orang nak baca tentang hasil tinjauan anda. Itu maksudnya. Okay. Latar belakang yang diberikan sangat jelas. Contohnya anda memilih soalan tinjauan bagaimana pelajar PPI SMP membelanjakan allowance mereka. Katakanlah itu adalah soalan tinjauannya. Jadi anda perlu terangkan dulu sedikit latar belakangnya. Okay? Berapa banyak duit yang diperolehi
oleh pelajar ini, okey. Terangkan sedikit tentang dunia, tentang adakah duit ini cukup dan sebagainya, okey. So latar belakang ni penting untuk membantu kita memahami soalan tinjauan anda dan untuk membantu kita memahami mengapa anda berminat untuk mengkaji soalan ini. Okay. Maka juga diberi untuk ketepatan teknik pengendalian data dan ukuran berangka. Okay. So kita nak lihat pelajar telah menggunakan semua teknik statistik yang diperlukan berserta kaedah alternatif dengan betul dan tepat. Okay. Semua huraian kecil disertakan, iaitu huraian anda diberi secara detail. Okay. Kemahiran aplikasi TMK dalam pengendalian data dan ukuran berangka sangat tinggi. Adakah anda mempunyai kemahiran yang tinggi dalam menggunakan TMK untuk membuat semua pengiraan, untuk melukis jadual, untuk melukis graf dan sebagainya. Okay. Maka juga diberi untuk pentafsiran. Adakah pelajar mentafsirkan makna ringkasan grafik dan ukuran berangka secara menyeluruh dan tepat dalam konteks data. Cara anda membuat pentafsiran. Pentafsiran ini sangat penting. Jika anda ada data tetapi tidak membuat pentafsiran, then data itu tidak berguna. Okay? And then maka diberi untuk organisasi dan persembahan. Okay? Bukti organisasi yang teliti iaitu ada peralihan secara semula jadi dari pengendalian data statistik ke analisis statistik, interpretasi dan kesimpulan dan persembahannya kemas. Okay? Organisasi maksudnya anda mula dengan soalan, kemudian anda terangkan sedikit tentang latar belakang tinjauan anda, kemudian anda terangkan cara anda mengumpul data, anda tunjukkan data mentah anda tunjukkan proses penyusunan data ke dalam jadual taburan kekerapan, anda wakilkan data dalam bentuk graf. Okey, bila anda lukis graf itu jangan letak di bahagian lampiran. Okey, graf itu mesti diletakkan di tempat yang sesuai supaya ada transisi yang bermakna. Okey, bila kita baca ni. Okey. Okey. This is organisasi dan persembahannya. Kemudian mesti ada dokumentasi sumber. Pelajar telah memilih sumber yang sesuai untuk tugasan dan rujukan lengkap dan tepat. Okey. Tadi sumbernya adalah berapa sekurang-kurangnya? 3. Okey. Okey. Jadi kalau sekurang-kurangnya 3, kalau anda ada 4, anda masuk dalam kategori inilah. Kurang dari 3 ke bawah. Okey. Okey, that is the rubrik untuk laporan kajian. Okey, sekarang kita lihat rubrik untuk penulisan reflektif. Okey. Penulisan reflektif tentang organisasi dan persembahan penulisan reflektif anda. Okey. Bukti organisasi yang teliti iaitu bila kita baca penulisan reflektif anda itu, kita nampak ada transisi secara semula jadi dari satu aspek ke aspek yang lain. Dan persembahan laporan sangat koheren dan bermakna. Okay? Iaitu anda menjelaskan secara sistematik penulisan anda. Ada juga unsur kemahiran kritis di mana perbincangan yang amat kritis dan reflektif tentang pengalaman melaksanakan proses statistik, menggunakan TNK dalam statistik dan bagaimana ia telah mengubah diri pelajar serta kegunaan khusus ini kepada pelajar di masa hadapan. Iaitu anda bincang secara kritis dan reflektif penulisan anda, dan ada dokumentasi sumber. Dalam penulisan reflektif juga anda dikehendaki memasukkan sedikit rujukan. Jadi pelajar telah memilih sumber yang sesuai untuk tugasan dan rujukan lengkap dan tepat. Dan pelajar dapat menyokong pengalaman dan pengetahuan baru dengan sekurang-kurangnya 5 rujukan yang amat sesuai. Ini untuk cemerlang, sekurang-kurangnya 5, tapi jangan banyak sangatlah. We don't want so much. 5 hingga 6 pun sudah cukup. Okey. Okey, kita lihat sedikit. Okay, let's look at what is penulisan reflektif sekejap. Okay, penulisan reflektif. Apa maksudnya penulisan reflektif? Penulisan reflektif ini memerlukan pemikiran kritis dan analitik, dengan garis hujah yang jelas. Dia juga melibatkan penggunaan bukti melalui contoh pengalaman dan pemikiran peribadi, juga ada mengaitkan dengan literature atau teori.
Jadi bila anda buat penulisan reflektif, anda harus mencari keseimbangan antara pengalaman peribadi anda dan amalan akademik. Okey. Kerap kali bila pelajar membuat penulisan akademik, penulisan reflektif ini, 80% daripada penulisan mereka adalah semata-mata huraian sahaja. Maksudnya pelajar akan kata, saya telah buat ini, saya telah buat ini, kemudian saya dapat ini, mula-mula saya buat ini, kemudian saya buat ini. Dia semata-mata melaporkan. Itu adalah huraian 80%. Dan biasanya bahagian analisis hanya 20% saja, sangat sedikit. Okey. Jadi apa yang kita mahu dalam tugasan ini ialah huraian 20% sahaja. Okey. Kurangkan melapor. Okey. Tapi buat lebih banyak analisis. Analisisnya mesti 80%. Itulah penulisan reflektif yang baik. Okey. Okey, apa maksudnya lebih analisis ialah kita cuba elak bergerak daripada apa dan bila. Apa tu 20% cukup. Okay. Kemudian kita pergi kepada mengapa, bagaimana, so what. Always ask yourself, so what? Okay. Okay, anda mendapat mean yang tinggi, so what? What does this mean? That kind of things, okay. Okay. Anda boleh menulis penulisan reflektif ini using any method you want. Okay, ini hanya cadangan saja untuk membantu anda fikir tentang penulisan reflektif. Inilah model reflektif GIP. Okay, jadi mengikut model ini, langkah pertama bila anda tulis penulisan reflektif ialah untuk menghuraikan apa yang telah berlaku. Itulah 20%. Okay, di sini ialah 20% saja. Huraikan apa yang telah berlaku, ini dua. Okay. Kemudian huraikan perasaan anda, cabaran yang anda hadapi, isunya. Okay. Kemudian buat penilaian tentang huraian anda itu. Apakah perkara-perkara positif tentang pengalaman anda? Nyatakan semua perkara-perkara negatif tentang pengalaman anda. Okay. Kemudian analisis semua perkara-perkara positif tentang pengalaman anda dan semua perkara-perkara negatif tentang pengalaman anda. Akhirnya buat kesimpulan apa yang anda hendak ubah di masa depan dan apa kesannya ke atas pembelajaran dan masa depan pembelajaran anda. Okey, inilah satu contoh model reflektif GIP. Jadi bila anda membuat penulisan reflektif anda, jangan hanya laporkan atau just tulis saya berasa gembira. No, anda mesti menulis penulisan reflektif lebih ke arah akademik. Okey. Huraikan perkara-perkara positif, negatif dan buat analisisnya dan beritahu kita apa yang anda telah belajar melalui kerja khusus ini dan bagaimana yang mengubah diri anda sebagai seorang pelajar. Okey, dan juga jangan lupa sokong penulisan anda dengan rujukan daripada buku atau journal or newspaper or anything, but no blogs, that kind of thing. Okey. Okay. So we have finished with the taklimat. So ada apa-apa soalan? Anda nak tanya tentang tugasan anda? Anybody? Any questions? Semua jelas? Puan Hello Puan Karimala, saya nak tanya. Yes. Tugasan 3 ni. Okay. Tugasan 3 kita buat secara individu ke berkumpulan? Yang tugasan laporan projek. Ya. Yang tugasan berapa tadi? Okay. Quiz, kedua-dua quiz, laporan projek, penulisan reflektif, semuanya adalah individu. Alright. Okay, jelas. Okay. So jangan lupa, sebaik saja anda dapat soalan tinjauan, you must check with your lecturer first, okay? Because ramai pelajar, our previous student, dia terus mengumpul data, kemudian mendapati data itu tak dapat digunakan lagi, okay? So they have to start all over again. So please do that lah. Okay, any other questions? Anyone else? Yeah? Okay. Okay, ask me if you have.
One only. Only one question. It's just something that you want to find out. Maybe you want to find out. Yes? Maybe you want to find out how many hours are the students spending on the internet daily. You're just interested to know that, okay? Because it involves you, it involves all your friends, it involves your studies also. So that is your soalan tinjauan. Anda berminat, okay? So jangan tanya soalan, adakah Anda suka tak tonton television? Is ya or tidak, that kind lah. So ask a question where you can kumpul data dan jawab. Jangan lupa selepas anda buat everything, akhirnya jawab soalannya. Kembali ke atas dan jawab soalannya. Okay, sometimes you collect everything and you don't answer the question. Okay. Okay, so only one question. Anything else?